Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dan saya akan tunjukkan tutorial menghasilkan reka bentuk gazebo menggunakan SketchUp online. Itu software di app.sketchup.com. Okey, apa yang sebab mula-mula adalah saya akan klik pada unit dan saya pilih decimal millimeter. Dan kemudiannya saya akan klik pada untitled untuk savekan file tersebut dengan nama gazebo1. Dan seterusnya saya akan pilih rectangle dan saya klik untuk menghasilkan satu rectangle. Saya hanya type 5000, 5000. Kemudiannya double klik objek, right click dan pilih make group. Dan kemudiannya saya klik semula pada kotak dan saya klik pada hujung bucu dan saya type 300,5, 300,5 untuk menghasilkan kotak tiang. Saya double klik, right click untuk make group dan right click lagi sekali untuk make component. Lepas tu saya copy kotak tersebut pada setiap bucu kotak yang besar tadi untuk dijadikan tapak tiang. Dan kemudian saya tekan P untuk button push. Saya naikkan 600, saya tekan enter dan saya pilih button offset untuk saya offsetkan 75 dan saya tekan button push lagi sekali untuk saya pushkan pada jarak 2500 mm. Okey, saya tekan enter. Okey, dan kemudiannya saya klik pada kotak lagi sekali, rectangle. Saya nak buat rasuk. Saya typekan 75,150 untuk dijadikan kayu rasuk dan saya tekan P untuk push. Saya push dia sehingga ke bahagian hujung tapak yang di hujung sana. Dan saya lagi sekali triple klik, saya right click dan make group dan saya right click lagi sekali untuk make component. Saya tekan button M untuk move dan saya tekan control sekali untuk jadikan dia sebagai copy. Saya copykan rasuk yang sebelah kanan ke sebelah kiri dan saya create satu garisan untuk dijadikan rujukan titik tengahnya dan saya pilih button move. Saya pilih button rotate untuk saya rotatekan. Saya kena pilih dulu, select rasuk yang saya nak rotatekan dan saya tekan control untuk copy rotate dan jadilah dia. Kemudian ni saya movekan dia ke atas dan saya right click, saya jadikan dia make unit untuk kita bezakan dia antara rasuk dan gelegar. Kerana yang ni saya nak convert dia sebagai gelegar, saya pushkan dia turun lebih kurang 50 untuk dijadikan jarak dia 100. Saya turunkan 75. Kemudian saya copy dia pada jarak 500 dan kemudian ni saya type X10. Dia jadi 10 kali ganda dan saya deletekan yang di hujung yang terakhir dan siaplah gelegar kita. Dan kemudian ni saya copy plane yang kat bawah sekali tu untuk diletakkan pada level yang sama dengan atas pada gelegar dan saya pushkan plane tersebut pada jarak 30 mm untuk jadikan lantai, papan lantai bagi kita punya gazebo. Kemudian saya select kayu rasuk untuk kedua-dua sebelahnya tadi dan saya naikkan ke atas untuk jadikan kayu alang dan saya tekan rotate copy untuk jadikan dia kedua-dua keempat-empat sisi mempunyai kayu alang. Dan kemudiannya saya copykan plane yang basic tadi untuk jadikan rujukan bagi penghasilan bumbung pula dan saya masuk ke dalam grup bumbung tersebut. Saya pilih offset dan saya offsetkan pada jarak 750 untuk overhang bagi bumbung gazebo kita. Dan kemudiannya saya klik pada protector dan kemudiannya saya pilih pada satu sisi, saya tekan shift untuk saya bawakan dia ke bahagian midpoint bagi garisan bumbung tersebut untuk saya dapatkan titik tengahnya. Dan saya dapatkan titik tengah bagi midpoint di bahagian center untuk saya jadikan bumbung piramid. Saya select semula garisan rujukan protector untuk delete dan saya right click untuk memilih reverse face. Okey, dah siap dah kita punya bumbung. Kemudiannya saya nak buatkan tangga. Saya hasilkan satu petak 3 segi sebagai rujukan terlebih dahulu dan kemudiannya saya alihkan sedikit saya minta maaf, saya tergerakkan ke belakang. Sepatutnya dia di hadapan. Okey,
Kemudiannya saya naikkan garisan tersebut, saya copy garisan berselari untuk jadikan stringer bagi tangga terlebih dahulu. Okey, dan saya rapatkan terus sampai ke bahagian lantai. Dan kemudiannya saya turunkan sikit garisan ini untuk jadikan dia lebih cantik dan lebar. Saya turunkan 50mm. Okey, saya delete kotak tiga segi tersebut untuk saya mudah. Saya pushkan dia jadi 50mm sebagai stringer tangga. Saya triple click dan right click, saya pilih make group, dan saya movekan ke bahagian kiri sebanyak 700 dan yang ke kanan juga 700 untuk jadikan kelebaran dia 1400. Dan kemudian saya hasilkan satu petak rectangle bersaiz 300. Saya push dia ke atas lebih kurang 25mm dan saya triple click, right click, make group untuk saya copy dia ke atas. Right, saya copy dia ke atas mengikut kesesuaian mata pada jarak 200, maafkan saya, pada jarak 450. Kelihatan agak menarik dan agak bersesuaian saiznya. Dan kemudiannya saya hasilkan satu tapak alas kaki untuk kita letakkan kasut. Jadi apabila saya naikkan jarak yang saya naikkan 30mm, saya rasa ketinggian bagi alas tangga ni perlu dinaikkan. Jadi saya naikkan sedikit bagi bersesuaian dengan jarak bagi riser ni dan juga dia punya track dia. Okey, dan kemudian saya buat sedikit kemasan bagi tangga untuk mencantikkan pandangan dan juga model kita agak kemas. Kemudiannya saya nak menambah baik bahagian bumbung, iaitu saya nak memberi sedikit detailing. Jadi saya delete semua bahagian permukaan bawah bumbung tersebut dan kemudian saya buat satu garisan rujukan dan saya turunkan permukaan bumbung tersebut ke bahagian hujung bucu kayu alang untuk, maafkan saya, hujung bucu tiang, untuk saya create dia punya kayu kasau ataupun rafter dia. Saya naikkan bagi jarak 125mm dan kemudiannya saya pushkan ke kiri pada jarak 20mm dan juga ke kanan untuk 20mm untuk bagi dia berada di center. Saya didikkan garisan tengahnya dan saya right click, saya make group. Sebelum tu saya triple click dulu untuk select dia dan kemudiannya saya buatkan kayu kasau untuk di bahagian tengahnya pula. Okey, sama juga pada ketinggian 125mm, tapi kali ini di bahagian tengahnya pula. Dan macam biasa, saya push ke kiri 20mm, saya push ke kanan 20mm. Saya triple click dan right click, saya make group. Dan kali ini saya select kedua-dua bahagian dan saya klik pada button rotate, copy rotate. Saya tekan control untuk copy rotate. Saya type darab 3 untuk copy rotate ke 44cc bagi kayu kasau tersebut. Dan kemudian saya nak menghasilkan kayu battennya dan saya create dia daripada bahagian permukaan atas ni pada jarak 30mm dan saya push naik pada jarak 50mm dan saya push ke kiri dan saya halakan pada garisan ini untuk agar bertemu dengan kasau yang bahagian bucu hujung untuk kedua-dua sisi lah, bahagian kiri dan kanannya. Dan kemudiannya saya triple click untuk make group, right click, saya make group dan kemudiannya saya copy dia ke atas pada jarak 600mm dan saya darab dengan 5. Dan kemudiannya saya push pada setiap hujung kayu batten ni untuk disamakan pada hujung bucu kayu kasau yang kiri dan kanan tersebut. Okey, sehinggalah siap kedua-dua bahagiannya. Dan saya mula untuk select setiap kayu batten ini dan saya buat copy rotate untuk jadikan dia sama pada 44cc seperti yang kita buat sebelum-sebelum ni lah. Okey, mudah saja. Kita copy,
kita tekan rotate dan tekan control untuk copy dia. Ambil satu sudut iaitu 90 darjah dan kita tekan darab 3 untuk copy rotate pada 44 sisi. Okey, kita dah siap bagi kerangka bumbung bagi gazebo kita, dan kemudiannya saya naikkan dia punya permukaan bumbung pada kesesuaian garisan yang saya setkan sebagai rujukan tadi. Kemudiannya saya select scale untuk saya besarkan sedikit bumbung tersebut pada skala saya naikkan dia sebagai 1.03 untuk memberi sedikit kelebaran, dan kemudian saya push pada setiap permukaannya dengan jarak 35 mm untuk memberi efek ketebalan pada permukaan bumbung. Okey, dan kemudiannya saya nak buat pakai papan cantik. Caranya mudah saja. Saya create satu rectangle, saya pushkan pada jarak 25 mm dan saya buat push pada kiri dan ke kanan sehingga bertemu hujung bucu kayu kasau. Macam kita buat betul-betul binaan lah ni. Okey, apabila siap satu side, saya buat copy rotate untuk keempat-empat side tu dijadikan ada kayu papan cantiknya, dan saya membuat sedikit touch up pada hujung permukaan papan cantik ni dengan cara saya push dan pull pada permukaan bagi sisi 1 dan 2 untuk pastikan kemas dan dia lebih cermat, kemas dan orang kata nampak model tu lebih realistik dan betul lah dengan dia punya kaedah binaan dia. Okey, setelah kita siapkan menghasilkan model untuk gazebo tersebut, jadi kita boleh mula klik pada bahagian kanan dan memilih material. Okey, katakan bahagian konkrit tapaknya, stumpnya saya letakkan dia punya material konkrit. Untuk bahagian yang kayu, saya masukkan material kayu, dan pastikan kita select pada permukaan yang betul untuk diletakkan warna dan juga material yang bersesuaian ya. Okey, baik, tahniah kerana anda telah berjaya menghasilkan sebuah reka bentuk model gazebo dengan menggunakan SketchUp online. Kita jumpa lagi pada siri-siri berikutnya. Terima kasih kerana sudi menonton dan follow tutorial ini. Okey, bye bye.